Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam Perlis hebat, rakyat bermentaliti kelas pertama dalam segala tindakan. Serta salam Maibs menjunjung syiar memaju ummah. Saya Muhammad Nazim bin Muhammad Noor diamanahkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Pada kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk Sahsiah Cemerlang Pelajar Terbilang. Apabila kita menyebut tentang pelajar yang mempunyai sahsiah cemerlang, kita tidak dapat tidak untuk mengaitkan seseorang yang memiliki sahsiah cemerlang adalah mereka yang mempunyai nilai yang murni dalam diri mereka. Kerana modal insan kamil merupakan individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti dan sebagainya. Sudah pasti apabila seseorang pelajar itu mempunyai nilai murni seperti mana yang dinyatakan tadi, bermoral tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing. Inilah modal insan yang memiliki personaliti yang unggul. Sudah pasti kalau kita melihat kepada definisi ini, kita akan dapati bahawasanya seseorang yang mempunyai sahsiah cemerlang ataupun mereka yang mempunyai nilai murni tidak hanya dikaitkan dengan orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi ianya dikaitkan dengan pelbagai kelebihan yang ada dalam diri mereka seperti mana yang dinyatakan tadi. Dalam masa yang sama, apabila kita menyebutkan tentang nilai murni, maka kita tidak dapat tidak untuk melihat kepada tiga perkara. Yang pertama, apabila sebut nilai murni, ianya merupakan tanggapan orang lain berkenaan dengan perkara-perkara yang dia jati. So, nilai murni dikaitkan dengan tanggapan apa yang orang fikirkan tentang kita. Kalau sekiranya nilai kita itu baik, maka tanggapan dan anggapan orang lain kepada kita juga baik. Yang kedua, nilai murni juga dikaitkan dengan kriteria ataupun ukuran. Kerana apabila seseorang yang mempunyai nilai yang murni, maka dia akan memiliki kriteria ataupun ukuran baik yang diinginkan. Demikian sebaliknya, mereka yang sekiranya tidak mempunyai nilai yang murni dalam hidup mereka, mereka akan dikaitkan dengan individu-individu yang mempunyai kriteria ataupun ukuran yang tidak baik. Sebagai contoh, seorang pelajar yang dalam dirinya mungkin dia menepati masa, dia sentiasa berbudi tinggi, pekerti yang baik, maka sudah pasti dia akan disebutkan sebagai seorang yang mempunyai nilai yang murni. Seterusnya yang ketiga, nilai murni juga selalunya akan diasaskan kepada agama. Kerana ajaran agama itu sendiri akan mengajak kita untuk ataupun akan menjadi kayu pemangkin kepada kita untuk memiliki nilai yang murni dalam diri kita. So anak-anak sekalian, kita perlu sedar bahawasanya usaha untuk meningkatkan kualiti moral insan telah diberikan perhatian oleh negara kita. Bahkan ada peruntukan yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan untuk bagaimana kita nak mencapai ataupun nak mempertingkatkan kualiti moral insan yang kita banggakan. Alhamdulillah di negeri Perlis, untuk makluman saudara dan saudari sekalian, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamhuri Lail, yang mana baginda yang juga merupakan Raja Muda Perlis, telah menzahirkan satu titah yang disebutkan sebagai Hasrat Pendidikan Perlis, yang mana ada 7 perkara berdasarkan kepada inisiatif pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis. Sebagai perkongsian kita bersama, ada 7 perkara yang telah menjadi asas kepada pencapaian kemajuan ummah itu sendiri. Alhamdulillah, kami dan kita semua sedang berusaha untuk mencapai 7 pencapaian untuk menjadi ataupun mencapai kemajuan ummah itu sendiri. Seterusnya, saudara dan saudari sekalian, apabila kita melihat kepada hasrat kita untuk mencapai seperti mana dalam sasaran wawasan 2020 yang lalu, kita berhasrat untuk melahirkan masyarakat yang penyayang. Kita berhasrat untuk melahirkan masyarakat yang berjiwa bebas. Kita juga berhasrat untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, makmur, matang, maju, bermoral tinggi, adil, demokratik. Cuma isu kita di sini, apakah kita mampu untuk mencapai matlamat tersebut? Ataupun adakah kita telah pun mencapai matlamat tersebut? Sudah pasti kalau kita melihat kepada statistik jenayah yang berlaku di kalangan remaja, kita mendapati berlaku peningkatan pada saban tahun. Ada beberapa isu yang ingin saya sentuh.
yang pada anggapan saya amat penting untuk didedahkan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama sekali adalah isu berkaitan dengan gangsterisme ataupun berlakunya perlakuan pembulian di sekolah. Anak-anak akan lihat budaya buli ini semakin lama semakin besar dan sukar dibendung. Dan ianya merupakan perkara negatif ataupun budaya negatif yang harus ditolak. Dan kita semua, sama ada kami di pihak luar ataupun pihak komuniti ataupun anak-anak di pihak sekolah, guru-guru dalam institusi mempunyai peranan agar budaya gangsterisme itu dapat dihindarkan. Apa yang menyusahkan kita adalah budaya gangsterisme ini tidak hanya melibatkan anak-anak pelajar ketika mana mereka berada di sekolah. Segala isu, segala pergaduhan, segala masalah yang berlaku di kalangan anak-anak pelajar dalam sekolah telah terbawa-bawa ataupun dibawa keluar daripada sekolah. Yang akhirnya budaya itu membentuk satu komuniti yang tidak baik dan tidak seimbang dalam konteks negara kita itu sendiri. Dan kita tahu budaya membuli itu satu budaya yang wajar dibendung. Dan kalau tidak dibendung dengan sebaik mungkin, kita tahu apa yang berlaku. Bermula daripada isu membuli secara kecil, boleh membawa kepada isu meragut nyawa. Dan kita tahu beberapa insiden yang sangat-sangat mendukacitakan kita. Bermula daripada budaya buli yang kecil, telah meragut nyawa yang tidak berdosa. So, isu buli ataupun isu gangsterisme ini tidak hanya berlaku kepada para pelajar lelaki. Ianya juga berlaku rentas jantina, juga berlaku kepada anak-anak pelajar wanita. Yang kita tahu wanita sepatutnya mempunyai ataupun memiliki nilai-nilai yang positif seperti lemah lembut dan sebagainya. Tetapi apabila tidak dibendung dengan sebaik mungkin, budaya gangsterisme itu juga terpalit kepada kanak-kanak wanita ataupun kepada anak-anak wanita. Inilah yang dinyatakan dalam sebahagian daripada syariat Arab, dia kata al-ummu madrasatun idza a'datta sa'iral umam. Berusaha untuk mewujudkan wanita ataupun ibu yang baik itu, ibu merupakan institusi kepada umat itu sendiri. Kalau kamu menyediakan wanita yang baik ataupun menyediakan ibu yang baik, maka kamu sebenarnya sedang menyediakan satu generasi umat yang sangat baik. So, dalam masa yang sama, anak-anak sekalian, isu-isu gangsterisme ini kadang-kadang kerana kita terikut-ikut dengan budaya-budaya yang tidak sewajarnya. Budaya-budaya yang tidak baik di luar sana telah dibawa ke sekolah dan akhirnya membentuk satu suasana yang tidak baik dan dibawa ke luar sekolah. Bolehlah saya kaitkan isu-isu yang berkaitan ini kerana akibat buta agama. Yang kedua yang saya nak nyatakan adalah isu rempit. Isu rempit ini, untuk maklumat anak-anak sekalian, bukan hanya sekadar berlaku kepada anak-anak yang berada di kawasan rural area ataupun kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan kampung. Tetapi ianya juga berlaku di kota-kota besar dan bahkan ianya lebih dahsyat lagi. Apa yang kita bimbang dalam isu rempit ini bukan hanya sekadar isu mereka menunggang motosikal tanpa lesen ataupun mereka membahayakan orang lain ketika mana mereka menaiki motosikal. Tetapi adalah kerana budaya-budaya, kesan-kesan yang kita akan lihat. Ini sebagai contoh kesan daripada isu rempit berlaku kemalangan yang besar. Ya. Dan ada fakta berkaitan dengan rempit ini. Inilah yang kita bimbangkan. Kerana rempit bukan sekadar isu menaiki kenderaan dalam keadaan yang berbahaya, tetapi dia telah membentuk budaya hidup kepada seseorang pelajar itu sendiri. Berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan, 24% daripada mereka yang terlibat dengan isu rempit ini mengaku pernah terbabit dengan pelbagai jenayah seperti mana dengan pecah rumah, samsing dan sebagainya. Daripada rekod juga mendapati 76% daripada anak-anak yang dilaksanakan satu kajian itu mempunyai rekod ditahan oleh polis dan 95% daripada remaja yang terlibat dalam masalah rempit ini adalah terdiri daripada kalangan remaja Melayu Islam. Ya. Yang ketiga yang saya nak nyatakan adalah isu seks di luar nikah ataupun dalam terminologi syarak ataupun terminologi Islam disebutkan sebagai zina. Ya, apabila ada masa di hujung-hujung minggu mereka cari tempat untuk mereka berdua-duaan, bercengkerama
bermula dengan pertemuan dan sebagainya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya Allah nyatakan, dan janganlah kamu hampiri zina. Sesungguhnya zina itu kana fahishah, merupakan satu kekejian, wa sa'a sabila, dan juga seburuk-buruk jalan. So dalam agama Islam, menghampiri zina juga tidak dibenarkan, apatah lagi melakukan perlakuan zina. Kalau tengok gambar ni, bukan hanya sekadar di luar, dalam sekolah, dalam keadaan mereka berpakaian sekolah juga mereka berani melakukan. Mereka berjumpa, daripada berjumpa akhirnya mereka terlanjur, dan berlaku mungkin kes-kes ini kerana kebanyakan kes hamil luar nikah bermula daripada bermain cinta di alam maya. So anak-anak sekalian, akhirnya kesan dia, iaitu kesan berlakunya pembuangan bayi pada waktu sahur, dalam seperti mana dalam keratan akhbar ni. Anak-anak yang tidak berdosa akhirnya dibuang. Dalam gambar ni, ialah walaupun ianya karikatur, kita lihat monyet pun heran. Ada monyet sebelah tu pun dia jaga anak dia. Tapi orang kita ataupun manusia tidak menjaga, tidak menyayangi anaknya sendiri. So ini sebagai contoh paparan gambar anak dibalut dengan kertas surat khabar, ya, anak dibalut dengan daun pisang. Ya, di manakah maruah kita? Di manakah maruah kita sebagai seorang yang bertamadun, yang akhirnya kita melakukan perbuatan tidak sewajarnya, kemudian oleh kerana kita malu, oleh kerana kita rasa kita bersalah, kita buang anak yang tidak berdosa, dan akhirnya kita telah membunuh nyawa. Ya, ada yang ialah anak-anak ditinggalkan, semut datang untuk mengurung dan sebagainya. Dan kita tahu statistik menunjukkan berlakunya peningkatan saban tahun. Ini sebagai contoh. Dan kalau kita lihat pada tahun 2008 hingga 2010 sahaja, sebanyak 152,182 anak luar nikah didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Dan fakta-fakta ini amat mendukacitakan kita. Sebab itu kita kena tahu sebagai seorang pelajar, kita hendaklah mengelak daripada berlakunya zina. Kerana anda bijak, anda jauhi zina. Yang keempat, anak-anak sekalian, isu yang saya nak sentuh adalah berkaitan dengan isu salah guna dadah dan juga mabuk. Ya, salah guna dadah dan juga mabuk. Kita tahu para pelajar ada terlibat dengan pelajar gian, terlibat dengan isu penagihan dadah. Ada yang terlibat dengan pelbagai isu lain, sebagai contohnya menghisap gam. Sekarang berlaku isu-isu, mungkin kalau di sebagai tempat ada isu ketum, ataupun berlakunya pil kuda dan sebagainya, yang akhirnya kita mendapati mereka ini menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Ya, kalau kita lihat kepada ini merupakan sebahagian daripada taburan mengikut daripada negeri dan sebagainya. Kalau kita lihat juga dalam taburan berdasarkan kepada jenis dadah yang diambil, kita dapati metafetamin ataupun dadah jenis syabu itu menjadi menyumbang kepada peraturan yang agak tinggi, kerana ianya mungkin mudah didapati dan sebenarnya dia sangat merosakkan, dan ini satu perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian. Saya teringat apabila kami sentiasa mengiringi Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dalam pelbagai inisiatif untuk turun ke lapangan dalam program Kajian Baik Peduli, dalam program Hijrah Minda. Perkara yang berkaitan dengan penagihan dadah ini sentiasa diberikan perhatian oleh baginda, kerana ianya sangat penting untuk dielakkan. Ya, sangat penting. Kita perlu untuk menanamkan perkara ini. Dadah merupakan masih lagi menjadi musuh nombor satu negara kita. Ya, saya terus kepada isu-isu selanjutnya. Antara yang perlu untuk kita nyatakan, yang kelima adalah isu tentang anak-anak yang mengabaikan pelajaran. Ya, anak-anak walaupun mungkin tidak terlibat dengan anak-anak di peringkat sekolah, tetapi bermula daripada sekolah, kerana isu mengabaikan pelajaran ini menyebabkan kita tidak memberikan perhatian apabila kita berada keluar daripada sekolah nanti. Orang masuk sekolah daripada pintu depan, dia keluar terus daripada pintu belakang. So ini perkara yang harus diberikan perhatian. Sebab apa, anak-anak sekalian? Sebab kita tahu kalaulah mereka gagal untuk berada di sekolah, gagal untuk memberikan perhatian kepada pelajaran, maka sudah pasti mereka menempa satu kerosakan di hari depan, kerana mereka tidak mendapat akses kepada pelajaran yang baik. Ya,
dan saya boleh nyatakan kalau berdasarkan kepada pembacaan saya ada 3 perkara yang menyumbang kepada isu pengabaian pelajaran itu sendiri. Yang pertamanya adalah kerana pengaruh persekitaran. Orang ataupun anak-anak kita ni suka, mungkin kalau kita dalam gambar tu mereka berada di cyber cafe. Itu mungkin pada suatu ketika dulu. Sekarang tak perlu ke cyber cafe pun, di hujung jari mereka ada gadget masing-masing. Anak-anak terpengaruh dengan persekitaran, tidak lagi berminat dengan pelajaran. Mereka tidak lagi berminat dengan pelajaran. Mereka banyak memberikan perhatian kepada isu-isu lain. Ya, ada rakan-rakan pengaruh kepada rakan-rakan sebaya. Yang saya rasakan 3 perkara ini harus kita perhatikan, harus dielak oleh para pelajar, kerana kalaulah kita boleh mengubah daripada tidak berminat dengan pelajaran, kita boleh berubah untuk menjadi mereka yang berminat dengan pelajaran, insya-Allah kita akan dapat memberikan perhatian dan akhirnya usaha untuk mempertingkatkan modal insan akan dapat kita usahakan. Yang kedua, pengaruh persekitaran yang sebelum ini mungkin tidak baik, kita ubah mendapatkan dengan pengaruh persekitaran yang baik. Pengaruh yang baik daripada persekitaran. Dan yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Kalaulah rakan sebaya kita mengajak kepada perkara yang tidak baik, kita berusaha untuk mengajak rakan sebaya kita untuk bersama-sama memberikan perhatian kepada pelajaran. So kita tidak mahu sekiranya berlaku pelajar yang malu, tidak yakin, yang kerana kalaulah berdasarkan kepada kajian yang saya baca, kalau mereka bermula dengan tidak yakin, tidak mahu untuk memberikan perhatian, akan menjadikan dengan pelbagai isu, ya, yang akhirnya mereka akan ada kaitan dengan isu penguasaan ekonomi dan sebagainya. Okey. Selanjutnya adalah tentang isu keretakan rumah tangga. Walaupun tidak terlibat dengan anak-anak, tetapi ini perkara yang harus kita sama-sama fikir untuk anak-anak sekalian. Kerana pada saya, bermula dengan isu perceraian akan membawa kepada pelbagai isu-isu lain. Membawa kesan kepada anak-anak, membawa kesan kepada kewangan, tanggungan sosial dan kesan kepada anak-anak itu sendiri. So, apa yang ada pada anak-anak untuk mengelakkan isu ini? Anak-anak harus mendukung kehidupan keluarga, harus memberikan sokongan dan akhirnya boleh membawa kepada perkara-perkara yang lebih baik. Saya nak lanjutkan perbincangan ini untuk kita melihat gejala sosial di kalangan remaja. Kita perlu, pertama sekali pada anggapan saya, kita perlu mengenal pasti punca daripada masalah gejala sosial di kalangan remaja. Antara lain yang boleh saya nyatakan adalah kerana kurangnya didikan agama, masalah keluarga yang tidak bahagia, pengaruh rakan sebaya, kurang perhatian dan pengawasan ibu bapa, sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan juga mungkin kerana penguasaan yang lemah. Kesan kepada isu gejala sosial ini adalah kerana kes jenayah yang membuatkan golongan remaja semakin bertambah, institusi kekeluargaan semakin terancam, negara mengalami kerugian yang besar, masyarakat hidup dalam keadaan kebimbangan dan ketakutan dan juga pencapaian pelajar dalam pelajaran semakin merosot. Bagaimana cara mengatasinya? Sudah pasti dengan kita memberikan pendidikan yang sempurna daripada peringkat awal lagi. Ibu bapa sentiasa memberikan kasih sayang dan perhatian yang diperlukan kepada anak-anak. Para pelajar dibimbing untuk berjaya bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga sahsiah diri mereka. Yang menjadi tajuk kita. Kita perlu berusaha untuk membimbing diri kita sendiri supaya mempertingkatkan sahsiah dan juga pihak berkuasa sentiasa memantau kegiatan remaja bagi mengelakkan remaja melakukan kegiatan yang tidak sihat. Pada saya, siapakah yang bertanggungjawab? Pertama, betul ibu bapa, keluarga, guru, pihak berkuasa tempatan, jabatan-jabatan berkaitan. Dan yang paling penting sekali adalah pada anggapan saya adalah remaja itu sendiri. So anak-anak sekalian, sudah pasti sedikit perkongsian yang kerdil ini, harapan saya kita berusaha untuk mempertingkatkan sahsiah diri kita, mencari jalan bagaimana untuk muncul sebagai seorang warga negeri atau warga negara yang berjaya dan akhirnya memberikan kebaikan kepada diri kita. Sudah pasti apa yang saya sampaikan ini sangat sedikit berbanding dengan keperluan daripada tajuk ini. Tetapi pada saya, perkara yang penting adalah kita berusaha untuk mewujudkan sahsiah yang cemerlang. Kerana akhirnya dengan pelajar yang memiliki sahsiah yang cemerlang, maka akan lahirlah pelajar terbilang dan membawa kepada kekuatan negara
pada masa akan datang. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga insya-Allah kita semua diberikan dengan kekuatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.